Yang sama-sama kita muliakan Al-Fadil, guru kita Dr. Ahmad Wifaq serta para jadi insyaAllah kita mulakan kita punya pada halaman 653 pada masalah yang ketujuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin. Al-mubahatu min al-haqiqati istiqrariha mubahatin an la yusawa bainaha wa bainal mandubat wala makruhat. Fa innaha in suwiya bainaha wa bainal mandubat bid-dawami 'alal fi'li 'alal kayfiyati fiha mu'ayyanah aw ghairi dhalik. Tuhimat mandubat kama taqaddama fil mashil jibahi bi isaratir raf'i minas sujudi wa mas'alatil Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu fi ghusli thawbihi min al-ihtilam wa tarkil istibdali bihi. Wa qad haka Iyadun an Malikin annahu dakhala ala Abdul Malik ibn Salih Amirul Madinati fajalasa sa'atan thumma da'a bil wudu'i wat ta'ami faqala ibda'u bi abi Abdillah faqala Malikun inna aba Abdillah ya'ni nafsuhu la yaghsilu yadah qala lima qala laysa huwa alladhi adrakat alayhi ahli ilmi bi biladina innama huwa min ziyil a'ajib. Kana Umar idza akala masaha yadahu bi batinihil qadami faqala lahu Abdul Malik a'atruk ya aba Abdillah qala ya wallahi fama ada ila dhalika ibnu Salih. Qala Malikun wala na'mur rajulun an la yaghsila yadahu walakin idza ja'ala dhalika ka'annahu wajibun alayhi fala amitu sunnatal ajami wa ahyu sunnatal arab. Ama sami'ta qaulal Umar tama'dadu wa shawsinu wamshu hafatan wa iyyakum waziyal ajami. Wa hakadha in suwiya fi tarkil bainaha wa bainal makruhat rubbama tuwhimat makruhat. Faqad kana sallallahu alaihi wasallam yakrahu ad-dab wa yaqulu lam yakun bi ardin qaumi fa ajiduni a'afuhu wa ukila ala ma'idati fazahara hukmuhu wa quddima ilaihi ta'amun fihi sumun wa lam ya'kul minhu faqala lahu Abu Ayyub wa huwa alladhi ba'atha bihi ilaihi ya Rasulullah aharamun huwa qala la walakinni akrahu min ajli rihihi. Wa fi riwayatin annahu qala ashabihi qulu fa inni lastu ka ahadikum inni akhafu an a'dhuya sahibihi. Wa ruwiya fil hadithi anna saudati binti Zam'ah khashiyat anna yutalliquha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat la tutalliqni wa amsikni waj'al yaumi li Aisyata fa fa'ala fanazalat fala junaha alaihima an yaslihaha bainahuma sulha. Fa kana hadha ta'diban wa bayanan li biqauli wa fi'li li amri rubbama tuqbiha bimajra adati hatta yasira kal makruh wa laysa bimakruhi. Wal adillatu ala hadzal fasli nahwun min adillatil istiqrar al mandubat wallahu a'lam.
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا وزادكم الله علما وفهما وحرصا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك خالصة، ولا تجعل فيها لأحد شيئا. أما بعد، فخير ما أحييكم به تحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, pertamanya kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini sekali lagi kita dapat bersama-sama untuk meneruskan pembacaan kitab Al-Muwafaqat karangan Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syatibi rahimahullahu taala. Jadi kita pada pengajian yang lalu kita masih lagi dalam perbincangan berkenaan dengan al-bayan wal ijmal, penjelasan ataupun bayan, di mana di antara bayan yang telah dinyatakan oleh Syatibi iaitu bayan bil fa'il, dengan perbuatan, dan kemudian dijelaskan dalam menjelaskan hukum hakam syarak perlu bagi seorang alim ulama itu untuk menjelaskan satu perbuatan itu wajib ke, mandub ke, mubah ke, dengan perbuatan dia juga, bukan hanya sekadar dengan cakap ataupun dengan kata-kata, tapi juga dengan fa'il. Jadi ini yang dibincangkan. Jadi pada permasalahan yang ketujuh ini juga bagaimana perlunya bagi seorang alim itu ataupun bagi ulama itu untuk menjelaskan al-mubahat, perkara yang mubah, perkara yang harus ini min haqiqati istiqrariha mubahat, dari segi asalnya mubah ini, hakikat dia mubah, perlu dia tu kekal mubah dan tidak boleh disamakan antara mubah dengan mandubat. Mubahat dengan mandubat tak boleh disamakan, ataupun dengan makruhat, perkara yang dimakruhkan. Sekiranya berlaku persamaan tersebut, suwiya bainaha, disamakan antara mubahat dengan mandubat, bidawam alal fa'il, dengan sentiasa buat, sentiasa melakukan perkara yang mubah itu seolah-olah macam mandub, alal fa'il, ala kaifiyatin fiha, dengan satu cara yang muayyanah, cara melakukan mubah itu macam mandub, ataupun dengan cara yang lain. Maka sehingga mubahat itu tubuh himat mandubat, perkara yang mubah, perkara yang harus ini disangkakan oleh masyarakat awam bahawa ia adalah perkara yang mandub, mana perlu dibuat, dapat pahala. Contohnya seperti yang telah dinyatakan sebelum ini, menyapu dahi selepas bangun daripada sujud. Maknanya orang zaman dulu mereka sujud di atas masjid yang bertanah. Jadi kalau hujan ke apa ke, ada kesan tanah, tak hujan pun melekat tanah di situ. Jadi mereka bila sujud, mereka sapu dahi mereka. Jadi perkara itu adalah perkara yang mubah, mana boleh bagi orang yang sujud, dia nak sapu dahi, tak ada masalah. Tetapi bila dilakukan, mana setiap kali solat sapu dahi, setiap kali sujud sapu dahi, ini yang disangkakan oleh masyarakat, khususnya bagi ulama, bagi khalifah, bagi orang yang mufti, bagi orang yang diikuti. Bila masyarakat awam tengok ulama ni setiap kali bangun pada sujud je sapu dahi, jadi mereka kata ini mesti perkara yang sunat, mandub. Jadi ini telah disangkakan begitu. Jadi maknanya tak boleh melakukan perkara tersebut. Sama juga dalam kisah Umar bin Khattab yang juga telah kita lihat sebelum ini, di dalam membasuh kesan, membasuh pada baju dia kesan daripada ihtilam.
Dan dia tidak menukar baju. Dia pakai juga baju yang ada kesan ihtilam, mimpi tersebut. Mungkin kesan air mani dia masih ada lagi pada baju itu, kain tersebut. Dan dia guna untuk solat. Dia basuh dan digunakan. Dan dia tidak tukar dengan kain yang lain. Supaya masyarakat awam tadi tidak sangka bahawa bila seorang tu, maknanya dia ihtilam, dia mimpi sehingga mengeluarkan mani, maka dia kena tukar kainnya. Tidak, dia kata tidak wajib gitu. Atau tidak disunatkan begitu. Maka ditinggalkan perkara itu supaya orang tahu perkara itu adalah perkara yang mubah. Bukan perkara yang mandub dan sebagainya. Dan sama juga kisah yang dibawakan oleh Imam Syatibi di sini daripada An Malik, kisah Imam Malik telah berjumpa dengan Khalifah Abdul Malik bin Saleh. Ketika masuk berjumpa Amir Al-Madinah, macam Khalifah lah Amir, mana dia sebagai ketua ataupun Amir lah kan, sebagai ketua lah di Madinah. Dan ketika Imam Malik ni kita tahu memang duduk Madinah je, dia tak pergi tempat lain lah. Jadi dia bila dia pergi jumpa Amir ni, dia duduk di rumah istana Amir tersebut. Jalasa sa'atan. Sa'ah ni bukan macam kita ni sa'ah maknanya 60 minit. Maknanya sa'atan, satu ketika dia duduk. Kemudian setelah itu thumma da'a bil wudu. Al-wudu wa ta'am. Al-wudu ni bukan wudu. Wudu ni adalah bekas ataupun air yang digunakan untuk berwudu. Wudu ni asal dari segi bahasa adalah basuh anggota luarannya lah, basuh tangan, basuh muka, itu dipanggil wudu dalam bahasanya. Dalam syaraknya adalah syarat-syarat dia. Jadi wudu tu yang digunakan untuk basuh anggota luar, antaranya basuh tangan lah. Jadi dia dibawa kepada Imam Malik, air basuh tangan lah mudahnya kita. Wudu tu air untuk basuh tangan. Dan juga dia letak makanan. Ada makanan, ada air basuh tangan. Macam kita lah orang hidang nasi, ada tempat nak basuh tangan, ada bekas untuk basuh tangan. Jadi Amir Madinah ni bin Saleh ni dia kata ibda'u bi Abi Abdullah, mula basuhkan tangan untuk Imam Malik lah sebagai seorang ulama yang besar. Jadi dia basuh tangan dulu. Apa kata Imam Malik? Sesungguhnya Aba Abdullah, maksudnya diri dia, sesungguhnya akulah. Tapi bahasa yang baiknya, beradabnya, lepas tu dia ada kunyah. Bagi orang Arab ni dia guna kunyah. Dia nak bahasakan diri dia, dia kata Abu Abdullah. Contohnya Imam Tabari, kalau siapa biasa baca tafsir Imam Tabari, dia kata Abu Ja'far. Kalau baca kitab Ibn Hazm, contohnya Muhalla Abu Muhammad. Mereka membahasakan diri mereka dengan kunyah mereka. Jadi kat sini dia kata sesungguhnya Abu Abdullah, iaitu diri aku Imam Malik sendiri lah, la yaghsil yadahu, dia tak basuh tangan. Jadi Imam Malik kata aku ni mana orang yang tak basuh tangan untuk makan lah, bukan tak basuh tangan seumur hidup. Maksudnya bila nak makan aku tak basuh tangan. Jadi bin Saleh ni dia pelik lah. 5. Sebab apa tak basuh tangan pula? Biasanya adatnya, maknanya adat yang biasa, orang biasa kita pun kat Malaysia, kat mana-mana memang basuh tangan. Jadi kenapa tak basuh tangan? Jadi satu persoalan, kenapa tak basuh tangan? Maka kata Imam Malik, perkara ini laisa huwa alladhi adraktu alaihi ahli ilm di baladi. Dia kata basuh tangan sebelum makan ini bukanlah perkara yang dilakukan oleh ahli Madinah. Ahli ilm, mana ulama yang berada di Madinah ini, mereka tidak melakukan perkara tersebut secara dawam, mana mustamil, terus, maknanya setiap kali nak makan basuh tangan, setiap kali nak makan basuh tangan. Mereka tidak melakukan perkara begitu. Jadi ulama, sebab bila disebut Baladina, Madinah, dan bila disebut Ahli Madinah, mana ulama dia, yang mana mereka mungkin generasi yang mewarisi generasi Nabi SAW, para sahabat. Jadi sebab itu dia menjadikan amal Ahli Madinah itu sebagai satu hujjah. Jadi Imam Malik mengatakan di sini, dalam Ahli Madinah mereka tidak, mana yang aku sempat dengan ulama Ahli Madinah, mereka
tak basuh tangan setiap kali nak makan. Kenapa dia kata yang basuh tangan setiap kali nak makan ni, dia kata ini adalah budaya Aajim, orang Ajam, orang yang bukan Arab. Orang Arab dia kata, maksudnya cerita orang Arab di Madinah yang juga yang mewarisi pada Nabi SAW, mereka tidaklah setiap kali nak makan basuh tangan. Dan kata Imam Malik kat sini, dia pelik sikit lah. Dia kata Omar apabila dia nak makan, masaha yadahu. Macam mana Omar dia kata, dia masaha ni sapu lah. Sapu tangan dia dengan tapak kaki dia. Ini kita cerita ni zaman dulu. Tanah dia bersih dan boleh buat tayamum. Memang suci. Maknanya bukan macam tanah kita zaman kita penuh dengan pencemaran macam-macam, kotoran, sampah sebagainya. Mereka zaman dulu, khususnya kalau kat Madinah, kat Mekah ni, tanah dia memang bersih lah. Khususnya kalau dah hujan, maknanya tanah dia akan jadi cantik, elok dan tidak ada apa-apa pencemaran. Ini nak cerita ni 1300 tahun dulu dah, zaman Sayyidina Umar dulu. Jadi nak ceritanya, tanah ni adalah merupakan satu bahan pencuci. Sebab itu kita kalau nak tayamum, kita guna tanah. Kalau kita nak samak sertu pun guna tanah. Sebab tanah pada mereka pada ketika itu adalah bahan suci yang terbaik. Jadi kalau kita uduk ataupun kita nak bersuci ni, taharah, kita ada dua pilihan. Boleh berwuduk, kalau ada air. Kalau tak ada wuduk, pilihan kita adalah tanah. Jadi nak ceritanya Omar ni dia menggunakan pilihan tanah itu. Dia sama macam kita nak istinja. Istinja ni kalau tak ada air, boleh guna batu. Mana istinja dengan perkara maknanya bahan-bahan lain. Jadi seolah-olahnya nak kata bahawa boleh basuh tangan bukan dengan air tapi dengan tanah. Itu mungkin mafhum juga yang boleh difahami pada kisah Omar ini. Jadi nak ceritanya Imam Malik dalam kisah ini, dia tak basuh tangan. Dia kata basuh tangan setiap kali nak makan ini budaya orang asing, bukan budaya orang Arab, bukan yang diwarisi daripada Nabi SAW. Jadi Abdul Malik bin Saleh ni pun dia bertanya kepada Imam Malik, Atruk, aku pun sama juga kalau kau tak basuh tangan, aku pun tak basuh tangan jugalah. Kata Imam Malik, wallah, itu iyalah, na'am, betul. Maknanya tak payah basuh tangan. Wallah, siap sumpah lagi. Maknanya Imam Malik dia berpuas hati lah dengan pandangan Sayyidina Umar dan dengan apa yang dilakukan oleh para ulama di Madinah. Maknanya tidak perlu untuk setiap kali nak makan basuh tangan. Dan setelah itu dia kata Ibn Salih ni setiap kali bila nak makan tu dia faham ada mana tak lagi melakukan perkara tersebut. Maksudnya seolah-olahnya tak basuh tangan lah lepas tu. Jadi kita bila kita baca kisah seperti ini bukan makna menunjukkan nak makan. Kita zaman kita ni pencemaran terlalu banyak macam-macam lah. Khususnya dengan COVID-nya, dengan macam-macam, yang itu kena basuh tangan. Ini cerita ni zaman mereka, zaman tak ada pencemaran, tak ada kilang, tak ada benda kimia, benda yang merosakkan udara, tanah, sampah dan sebagainya. Maksudnya mereka dalam keadaan yang kata masih dalam keadaan yang semula jadilah mudahnya. Jadi mereka tidak ada kotoran-kotoran yang begitu teruk untuk kita sampai perlu nak basuh tangan tersebut. Jadi mungkin itu antara yang boleh. Jadi kita baca perkara ni kalau kita dalam keadaan tersebut, contohnya kita pergi dekat Sahara, dekat padang pasir dekat Saudi ke, dekat Mauritania ke, dekat Maghribi contohnya, ke tempat badui tersebut, tempat yang masih makna semula jadi semuanya bersih belaka. Yang tu tak ada masalah lah. Mana tangan tu tidak ada pencemaran yang berlaku. Jadi kalau nak makan tanpa basuh tangan tu okey lagi lah. Itu cerita-cerita bagaimana keadaan mereka pada zaman tersebut. Jadi kata Imam Malik, dan kami tidak memerintahkan ar-rajul ni, tak kira siapa-siapa pun, orang supaya membasuh tangannya mana bila nak makan. Tetapi
apabila seseorang itu ja'ala dhalika ka'annahu wajibun alaih. Apabila seorang itu menjadikan wajib basuh tangan. Yang ni kata Imam Malik, fala. Ni tidak. Mana bila dah sampai tahap basuh tangan adalah wajib sebelum makan, yang ni kata Imam Malik, tidak. Tak boleh sampai ke tahap. Maknanya, nak basuh tangan, perkara mubah. Ni boleh. Nak basuh tangan, tak basuh tangan, boleh. Tak ada masalah. Selagi mana tidak ada kemudaratan. Tapi kalau sabit kemudaratan, contoh zaman sekarang, siapa tak basuh tangan, dia makan boleh menyebabkan bagai penyakit, kenalah. Yang ni Imam Malik cerita ni, sekiranya tidak menyebabkan kemudaratan. Maka dia kata, kami tidak perintahkan. Maksud kami tidak perintah, maksud tidak wajib. Dan tidak juga mandub. Maksudnya hukum dia kekal mubah. Maknanya harus. Tetapi bila seorang itu menjadikan wajib, contohnya para ulama kata wajib basuh tangan setiap kali nak makan. Maka yang ini yang Imam Malik tak setuju pada zaman dia, pada keadaan tersebut. Dan kemudian kata Imam Malik, amitu sunnatal ajam. Amitu ni macam tinggalkanlah budaya-budaya asing, kata Imam Malik. Dan hidupkanlah budaya Arab. Sunnah ni lebih kurang macam budaya lah, sebabnya bab makan kan. Tapi Imam Malik nak cerita juga bahawa sunnah tadi Omar dia tidak. Maknanya tidak membasuh tangan setiap kali nak makan. Dia kata hidupkan budaya yang ada pada orang Arab tersebut. Tidakkah kamu mendengar Omar telah berkata, tama'dadu wakhshawshinu. Tama'dadu ni, jadilah kamu macam datuk moyang kamu Ma'ad. Ma'ad ini datuk moyang Quraisy lah, orang Quraisy, keturunan Adnan. Jadi macam Ma'ad ini, maknanya jadi betul-betul orang Arab betul lah, Badui betul. Wakhshawshinu, daripada khashin. Khashin ni kalau kertas yang kasar, kertas kasar, daun kasar tu kita panggil khashin. Bahasa Melayu kalau kita kasar ni bukan kasar pada akhlak, mana dia kental lah, dia lebih kepada maksud kental. Jadilah orang yang kental. Maknanya bukan orang yang maknanya lembut. Tu Sayyidina Umar tak suka lah jenis orang lembut-lembut ni. Dia nak orang yang kental, mana tunjukkan kelakian macam orang Arab, macam Ma'ad. Wamshu hufatan, berjalan dengan keadaan tak pakai selipar, tak pakai kasut. Khususnya kat tempat mereka Mekah, Madinah ni memang sesuai sangat lah kalau tak pakai. Tapi time musim panas tu panas lah. Panas tu memang panas sungguh. Tapi nak ceritanya kena jadi orang yang kental, kata Umar. Dan wa iyyakum, dan hendaklah kamu meninggalkan zi al-ajam. Zi ni kita kata macam budaya orang ajam, orang asing. Jadi Imam Malik dia mengambil sunnah Sayyidina Umar. Maka dia kata tak perlu basuh tangan, ambil pada apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar. Sebab tu dia kata tadi, ahlul ilm fi baladina. Ahlul ilm tu maksudlah para sahabat, para tabi'in. Sebab Imam Malik mereka sempat dengan para tabi'in. Dan juga dengan generasi baki ataupun yang mewarisi para sahabat. Jadi sebab itu Imam Malik bila dia kata amal Al-Madinah, maksudnya ulama Ahli Madinah begitu. Jadi khulasah pada cerita ni, Imam Syatibi nak ceritanya bahawa bila sesuatu perkara tu orang tu dah jadikan wajib, benda yang mubah tapi jadi wajib, ni kena ulama kena betulkan. Itu cerita lah. Bukan nak suruh ikut sebutir-sebutir dalam kisah ni. Tapi benda yang orang kata wajib, syarak tak kata wajib, dia hukum dia mubah, kena jelaskan dengan perbuatan. Itu yang Imam Syatibi nak cerita. Dan begitulah juga seterusnya, iaitu permasalahan berkenaan dengan orang yang insawwa fit tarki. Tapi kalau tadi pasal mandub, mubah sama macam mandub. Yang sekarang ni mubah ni ditinggalkan. Tinggal fit tark. Bainaha wa bainal makruhan. Antara mubahat dengan makruhan. Orang tinggal tu benda yang mubah ni. Dah jadi macam makruh pula. Mana jangan buat. Makruh ni maksudnya jangan buat. Tak digalakkan untuk melakukan. Maka itu perkara yang makruh. Sehingga tubuh himat makruh. Sehingga orang sangka benda tu makruh. Sedangkan benda tu mubah.
Jadi Imam Syatibi bawa kisah Nabi SAW yang tak suka makan dog. Tak suka makan dog. Jadi Nabi SAW jelaskan bahawa dia tak makan dog. Baginda tidak makan dog kerana dia kata tidak ada pada tanah tempat kaum aku. Maka aku menjadi fa'aljujuni wa'afu. Wa'af ni macam geli lah lebih kurang. Mana rasa tak, ialah tak selera lah, tak selera. Mana aku tengok dog lah tak selera lah. Ada geli sikit, ada tak selera sikit lah. Wa'af kan contohnya. Namun para sahabat mereka makan dog ala ma'idatihi. Ketika mana Nabi SAW makan, ada makanan lain, mereka juga makan dog. Maka apa yang difahami di sini? Fadhahara hukmuhu. Zahir hukumnya mubah. Mana makan dognya bukan makruh. Kalau contoh tak ada kisah ni, orang faham makan dog makruh. Tidak, dia bukan makruh. Maksud dia hanya mubah. Jadi itu penjelasan oleh Nabi SAW. Dan juga ketika mana Nabi SAW diberikan makanan ta'am yang ada thum. Thum ni bawang putih. Dan Nabi SAW tidak makan daripada makanan yang ada bawang putih itu. Maka Abu Ayyub yang diutuskan kepada dia, wahai Rasulullah, adakah makan makanan yang ada thum ini haram? Kata Nabi SAW, la, bukan haram, aku tak kata haram pun, walakinni akrahu. Tapi aku tak suka makan yang mana ada baunya yang tak elok tersebutlah. Ataupun baunya yang Nabi SAW tak suka, ataupun dalam riwayat yang lain ni bau malaikat tak suka. Wa fi riwayatin ana qala li ashabihi, dalam riwayat lain Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, makanlah. Mana aku tak makan, tapi kamu makan. Kerana aku tidaklah seperti kamu. Lastu ka ahadikum. Sesungguhnya aku takut, aku takut an udhiya sahibi. Aku menyakiti, mengganggu temanku. Mungkin maksud teman di sini adalah Jibril alaihissalam. Kerana para malaikat ini dia terganggu dengan bau-bau yang tidak harum lah. Kalau harum manis tu tak apa. Ini bau-bau yang tidak menyelerakan. Bau-bau, kalau bahasa Arab dia panggil rih, keri, yang tidak disukai. Mana bau yang tidak disukai. Lepas tu kalau kita nak pergi masjid, tak boleh kita maknanya bukan pakai lah, maknanya makan petai ke, isap rokok ke, makan bawang ke, makan bawang putih yang ada bau yang tidak disukai ni, kerana antaranya mengganggu para malaikat ataupun adab kita nak buat ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala tidak menggunakan ataupun ada pada kita bau-bau tersebut. Jadi Nabi SAW menjelaskan bahawa dia bukan haram, tapi aku tidak suka. Maknanya hukum dia boleh bila Nabi SAW kata kulu, makanlah. Mana orang sangka mungkin haram ataupun makruh, tapi Nabi SAW jelaskan ia bukan makruh tapi perkara yang mubah. Mana kamu nak makan makanan yang ada bawang putih, silakan. Kulu, maknanya boleh makan. Dan juga dalam kisah Saudah bintu Zam'ah, yang bahawa Saudah ini dia risau sebab dia dah berumur pada ketika itu. Risau Nabi SAW mungkin menceraikan dia. Maka Saudah radhiyallahu ta'ala anha, Ummul Mukminin, dia berkata kepada Nabi SAW, tak perlulah mana ceraikan aku, kekalkan aku sebagai isterimu dan jadikanlah giliran aku, yaumi, giliran aku. Kan Nabi SAW ramai isteri, ada giliran setiap isteri ada gilirannya. Saudah kata, giliran aku kau berikan kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Maka Nabi SAW melakukan perkara apa yang diminta oleh Saudah tersebut, dan Allah Ta'ala menurunkan ayat fala junaha alaihima an yusliha bainahuma sulha. Mana mungkin orang rasa perkara
maknanya sulh ini perkara yang makruh, tak sesuai minta dengan isteri giliran, tanazul, tetapi perkara itu adalah mubah. Diterangkan oleh, dijelaskan oleh ayat ini juga oleh Nabi SAW. Maka begitulah kita melihat ada ta'diban, ini adalah cara yang beradab yang diajarkan oleh Nabi SAW dan juga para sahabat Sayyidina Umar, dan bayan dengan cara kata-kata dan juga secara perbuatan. Li'amrin, dalam perkara yang rubbama ustuqbiha, mungkin secara orang lihat ini perkara ni mungkin makruh secara adatnya, hatta yasira kal makruh, orang tengok tu benda tu macam hukum makruh, tetapi pada hakikatnya walaysa bimakruh, dia perkara bukan yang makruh, maknanya perlu dijelaskan. Dan dalil-dalil yang menunjuk perkara ini pada pasal ini adalah seperti dalil-dalil yang telah nyatakan sebelum ini berkenaan dengan istiqrar al-mandubat dalam masalah yang telah kita bincangkan sebelum ini. Masalah yang ke-6, yang ke-5 sebelum ini yang telah kita bincangkan. Okey, boleh? Ya, boleh. Okey, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatu thaminatu. Al-makruhat min haqiqati istiqrariha makruhat alla yusawwa bainaha wa bainal muharramat wala bainaha wa bainal mubahat. Amma al-awwal فلأنها إذا أجريت ذلك المجرى توهمت محرمات وربما طالع أحد فيصير ترك واجبا عند من لا يعلم فلا يقال إن في بيان ذلك لارتكابا للمكروه وهو منهي عنه لأن نقول بيان أكاد وقد يرتكب النهي الحتم إذا كانت له مصلحة راجحة. ألا ترى إلى كيفية تكرير الحكم على الزاني وما جاء في الحديث من قوله له أنكتها هكذا من غير كناية، مع أن ذكر هذا اللفظ في غير معرض البيان مكروه أو ممنوع، غير أن تصريح هنا أكاد فاغتفر لما يترتب عليه. فكذلك هنا ألا ترى إلى إخبار عائشة أما فعلته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في التقاء الختانين وقول الله صلى الله عليه وسلم الأخبار تيها أن أفعل ذلك، مع أن ذكر مثل هذا في غير محل البيان منهي عنه. وقد تقدم ما جاء عن ابن العباس في ارتجازه وهو محرم بقوله إن تصدق طير ننك لميسا، فمثله هذا لا حرج فيه. وأما الثاني فلأنها إذا أمل بها دائما وترك التقاؤها وتهمت المباحات فينقلب حكمها عند من لا يعلم، وبيان ذلك يكون بالتغيير والزجر على ما يليق به في الإنكار، ولا سيما مكروهات التي هي عرضة لأن تتخذ سننا، وذلك مكروهات مفعولة في المساجد وفي المواطن الاجتماعات الإسلامية محاذر الجمهورية. ولأجل ذلك كان مالك رحمه الله تعالى شديد الأخذ على من فعل في المسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من هذه المكروهات بل ومن المباحات، كما أمر بتأديب من وضع رداءه أمامه من الحر وما أشبه ذلك. فصل: ما تقدم من هذه المسائل يتفرع عنها قواعد فقهية وأصولية
منها أنه لا ينبغي لمن التزام عبادة من العبادات البدنية الندبية أن يواظب عليها مواظبة يفهم الجاهل منها الوجوب إذا كان منظورا إليه مرموقا أو منزنة لذلك، بل الذي ينبغي له أن يدعها في بعض الأوقات حتى يعلم أنها غير واجبة، لأن خاصية الواجب المقرر الالتزام والدوام عليه في أوقاته بحيث لا يتخلف عنه، كما أن خاصية المندوب عدم الالتزام، فإذا التزامه فهم الناظر منه النفس الخاصية التي للواجب فحمله على الوجوب ثم استمر على ذلك فضل. وكذلك إذا كانت العبادة تأتى على كيفيات يفهم من بعدها في تلك العبادة ما لا يفهم منها على الكيفية الأخرى، أو ضمت عبادة أو غير عبادة إلى العبادة، فليفهم بسبب الاقتران ما لا يفهم دونه، أو كان المباح يتأتى فعله على وجوه فيثابر فيه على وجه واحد أو يترك بعض المباحات جملة من غير سبب ظاهر بحيث يفهم منه في ترك أنه مشروع. ولذلك لما قرأ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه السجد على المنبر ثم سجد وسجد معه الناس قرأها في كرة الأخرى، فلما قرب من موضعها تحية الناس لسجود فلم يسجدوها، وقال إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء. وسئل مالك عن التسمية عند الوضوء فقال أيحب أن يذهب إنكارا لما يوهمه سؤاله من تأكيد الطلب فيها عند الوضوء. ونقل عن عمر أنه قال لا يبالي أبدأنا بأيماننا أم بأيسارنا، يعني في الوضوء، مع أن المستحب تيامن في شأن الكل. ومثال العبادة المؤدبة على الكيفية يلتزم فيها كيفية واحدة إنكار مالك لعدم تحريك رجلين في القيام للصلاة. ومثال ضم العبادة إلى العبادة ضم الدعاء لختم القرآن في رمضان، أو ضمه الأدبار الصلوات، أو ضم القراءة للطواف. ومثال ضم ما ليس بعبادة إلى العبادة حكاية الماوردي في المسح الوجه عند القيام من السجود، وحديث العمر مع الأمر ولو فعلتها لكانت سنة، بل أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أرى. ومثال فعل الجائز على الوجه الواحد ما نقل عن مالك أنه سئل عن مرة واحدة في الوضوء قال لا، قال الوضوء مرتان أو ثلاث، مع أنه لم يحد في الوضوء ولا في الغسل إلا ما أسبغ. قال اللخمي قال لخمي وهذا احتياط وحماية، لأن العامية إذا رأى من يقتدى به
يتوضأ مرة فعل مثل ذلك وقد لا يحسن الإسباغ بمرة فيوقعه فيما لا تجزئ الصلاة به وأمثلة الكثيرة وهذا كله إنما هو فيما فعل بحضرة الناس وحيث يمكن الاقتداء بالفاعل وأما من فعله في نفسه وحيث لا يطلع عليه مع اعتقاده على ما هو به فلا بأس كما قال المتأخرون في صيام 6 من الشوال إن من فعل ذلك في نفسه معتقدا وجه الصحة فلا بأس وكما قال مالك في مرة واحدة لا أحب ذلك إلا للعالم بالوضوء وما ذكره اللخمي يشعر بأنه إذا فعل واحدة حيث لا يقتدى به فلا بأس وهو جار على مذهب لأن الأصل مالك فيه عدم التوقيت وأما إن أحب التزام وأن لا يزول عنه ولا يفارقه فلا ينبغي أن يكون ذلك بمرء من الناس لأنه إن كان كذلك فربما أداه الأمر واجبا أو مطلوبا أو متأكدا طلب بحيث لا يترك ولا يكون كذلك شرعا فلا بد في إظهاره من عدم التزامه في بعض الأوقات ولا بد في التزامه من عدم إظهاره كذلك في بعض الأوقات وذلك على الشرط المذكور في أول الكتاب الأدلة ولا يقال إن هذا مضاد لما تقدم من قصد الشارع للدوام على الأعمال وقد كان صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته لأن نقول كما يطلق الدوام على ما لا يفارق بتة كذلك يطلق على ما يكون في أكثر الأحوال فإذا ترك في بعض الأوقات لم يخرج صاحبه عن أصل الدوام كما يقال في الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين حين تركوا التضحية في بعض الأوقات إنهم غير مداومين عليها فالدوام على الجملة لا يشترط في صحة الإطلاق عدم الترك رأسا وإنما يشترط في الغلبة في الأوقات أو الأكثرية بحيث يطلق على صاحبه الاسم فاعل إطلاقا حقيقيا في اللغة ولما كانت الصوفية قد التزمت في سلوك ما لا يلزمها حتى سوت بين واجب والمندوب في التزام الفعل وبين مكروهات والمحرمات في التزام ترك بل سوت بين كثير من مباحات المكروهات في ترك وكان هذا وهذا النمط ديدانها لا سيما مع ترك الأخذ بالرخص إذ من مذاهبها عدم التسليم للسالك فيها من حيث هو سالك إلى غير ذلك من أمور التي لا تلزم الجمهور بنوا طريقهم بينهم وبين تلاميذهم على كتم أسرارهم وعدم إظهارها وخلوة بما التزاموا من وظائف السلوك وأحوال المجاهدة خوفا من تعريض من يراهم ولا يفهم مقاصدهم إلى ظن ما ليس بواجب واجبا أو ما هو جائز غير جائز أو مطلوبا أو تعريضهم لسوء القول فيهم فلا أتبع عليهم في ذلك كما لا أتبع عليهم في كتم الأسرار
ومواجيدهم لأنهم إلى هذا الأصل يستندون ولأجل إخلال بعضهم بهذا الأصل إما لحال غالبة أو لبناء بعضهم على غير أصل صحيح أنفتح عليهم باب سوء الظن من كثير من العلماء وباب فهم الجهال عنهم ما لم يقصدوه وهذا كله محظور والله أعلم. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan wa zadakumullahu ilman wa fahman wa hirsan. Panjang sikit masalah yang ke-8 ini. Jadi kita cubalah ringkaskan sikit insya-Allah. Dan sama juga dalam pembincangan yang ke-8 ni berkenaan dengan makruhat. Kalau sebelum ni mandubat, kita bincang mubahat, sama juga dengan makruhat. Jadi kalau dia tu makruhat, dia kena kekal istiqraruha makruhat. Hakikat dia perlu dikekalkan, maknanya perlu dijelaskan kepada masyarakat awam bahawa ini makruh, ini bukan haram, ini bukan mubah. Kalau sekiranya berlaku bersamaan dengan perkara yang haram ataupun perkara yang mubah. Jadi kalau kita tengok yang pertamanya iaitu amal awal, iaitu sekiranya disangkakan perkara yang makruh itu haram. Dan sehingga talal ahdu, panjang, mana berzaman-zaman orang sangka benda tu haram. Sehingga menjadikan meninggalkan perkara yang makruh ni wajiban bagi orang yang tidak, orang bukan alim lah. Jadi itu satu keadaan. Jadi kalau keadaan begitu, mungkin orang akan mengatakan, tetapi la yuqal, tidak dikatakan bahawa kalau begitu kita nak jelaskan perkara makruh, kita kena buatlah perkara makruh. Irtikab alil makruh. Dan makruh ni kita tahu dia talabut terki, syarak suruh kita tinggalkan. Kenapa kena buat pula perkara makruh? Sebab nak jelaskan pada orang perkara itu makruh bukan haram. Jadi kata Imam Syatibi, ya kita kena juga li'anna naqul al-bayanu akid. Kena jelaskan juga kalau dah sampai tahap orang mengatakan makruh tu haram. Bahkan kata Imam Syatibi boleh dilakukan perkara yang dilarang. An-nahyu al-hatm. Mana benda haram pun kadang-kadang perlu dilakukan. Jika kanat lahu maslahah rajah. Kalau ada satu maslahah yang rajah untuk penjelasan. Contohnya dia kata kat sini, dia bawa contoh kaifiyat taqrir hukum ala zani. Orang yang berzina. Az-zani. Macam mana kita nak mengatakan bahawa dia telah berzina, seperti wa ma jaa, seperti yang dalam hadis bahawa Nabi SAW mengatakan kepada orang yang berzina ni aniktaha. Ini kalimah aniktaha ni adalah kalimah yang soreh, bukan kinayah. Maknanya soreh melakukan zina tersebut. Mana anikta, mana kamu telah mensetubuhinya. Kalau bahasa Arab ni bahasa yang tak berlapis dah. Dan sedangkan dia kata Imam Syatibi, lafaz ini kalaulah orang lain sebut pada waktu yang lain, bukan pada tempat bayan, makruhun atau mamnu', ini adalah perkara yang makruh. Kalau menggunakan istilah ni dia bagi nik, ini adalah perkara yang makruh dan mamnu'. Kalau bukan untuk penjelasan. Tetapi Nabi SAW gunakan di sini. Kenapa? Kerana anna tasrih huna akidun. Tasrih itu perlu dilakukan di sini. Maka dimaafkan kalau siapa menggunakan kalimah yang sorah ini pada tempat yang betul, pada waktu yang diperlukan sahaja. Maka begitulah juga di sini. Tidakkah kamu melihat bahawa Nabi SAW telah beritahu kepada Aisyah apa yang telah dilakukan dalam menjelaskan hadis wajib bagi orang suami isteri iltiqa' al-khitanain. Apabila berlakunya maknanya iltiqa' khitanain, berlaku persetubuhan. Nabi SAW menggunakan lafaz tersebut dan juga menjelaskan kepada Aisyah, tidakkah kamu memberitahu kepadanya bahawa juga aku melakukan perkara tersebut. Maknanya perkara ini sepatutnya makruh, tak sesuai untuk dijelaskan, tapi untuk penjelasan perlu digunakan.
Jadi kata Imam Syatibi, walaupun menjelaskan perkara ini mithli hadza fi ghairi mahallil bayan manhiyun anhu, menggunakan lafaz-lafaz seperti ini bukan pada tempat penjelasan adalah dilarang, tapi boleh digunakan untuk maslahah yang rajihah tadi. Dan sama juga dalam kisah Ibn Abbas yang sebelum ni juga kita lihat ketika mana dia sedang muhrim. Dalam kita tahu waktu ihram tak boleh cakap benda-benda yang lucah. Tapi di sini Ibn Abbas telah menggunakan satu lafaz yang soreh, iaitu dia kata intastuqut tayru nanik lamisan. Lafaz tu tadi kita tengok soreh, nanik. Itu juga menunjukkan lafaz yang dibenarkan pada waktu itu, iaitu waktu penjelasan. Jadi pada waktu itu la haraja fi. Walaupun kita kata tadi sepatutnya makruh, tapi tak jadi makruh untuk penjelasan ini. Dan yang kedua pula iaitu apabila perkara yang makruh ni sentiasa dilakukan pula. Tadi kalau dia jadi benda haram. Yang kedua ni kalau dia tu makruh, orang tiap-tiap kali memang buat benda makruh sama. Daiman. Dan tak ada orang pun tinggal benda makruh ni. Sehingga disangkakan himat. Disangkakan perkara yang makruh tu adalah mubahat. Perkara yang harus. Ini juga dah terbalik hukum. Fayam qalib hukmuha inda man lam ya'lam. Bertukar hukum daripada makruh dah jadi mubah pula. Jadi harus. Maka perlu dilakukan, ditaghyir, dijelaskan. Tak boleh buat sama, mana kena tinggalkan. Az-zajr, beri gertakan, beri amaran, beri peringatan, beri ingkar fil ingkar. Khususnya sekiranya perkara itu adalah perkara yang makruh. Yang mungkin boleh dijadikan sunnah pula lepas tu. Kalau dah buat, sentiasa buat, orang kata sunnah pula buat benda makruh ni. Jadi, khususnya dia kata perkara yang makruh yang dilakukan di masjid, di tempat-tempat orang berkumpul, pada munasabat Islamiah, pada hari raya, pada tempat mahadir, tempat orang ceramah, tempat orang ada kelas, tempat orang ramai. Sebab itu, dia kata Imam Malik sangat tegas dalam perkara ini. Sesiapa yang melakukan perkara tersebut fi masjidi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an min hadha al-Quran. Kalau buat perkara makruh kat masjid Nabi, maka Imam Malik dia akan cuba tegas dalam perkara ini. Bahkan dalam perkara yang mubah pun dia tegas dalam perkara ini supaya orang tak sangka benda tu sunat. Seperti dia telah melakukan ta'dib, maknanya mengajar, didik ataupun memberi pengajaran kepada orang yang meletakkan ridak dia, maknanya pakaian atas dia, ridak dia orang Arab. Dia pakai ridak, pakaian atas, dan izar, pakaian bawah. Ridak dia letak depan dia apabila panas. Bila panas dia tukar ridak dia. Jadi Imam Malik melarang perkara tersebut ataupun mengajar supaya orang tak sangka benda tu sunat. Bila panas je buat begitu. Tidak begitu. Jadi selesai dalam bab makruhat yang disangka jadi haram ataupun disangka jadi mubahat. Kemudian Imam Syatibi bawa lagi beberapa furu' berkaitan dengan perkara ini. Yang mana dia kata qawaid fiqhiyah wa usuliyah. Yang berkenaan dengan kaedah ini ada furu' yang boleh. Antaranya dia kata kaedah ini menunjukkan bahawa la yang bagi, tak boleh bagi siapa yang beriltizam dengan satu ibadah pada niyyah yang mubah, yang mandub, nadbiyah. Ibadah yang mandub tapi sentiasa buat. Iltizam, yuwazab. Maknanya dia sentiasa buat. Muwazabatan. Dengan satu muwazabah, dengan satu istiqamah betul. Tiap-tiap hari buat. Sehingga orang jahil kata ini wajib ni sebab setiap kali dia buat. Mana dia tengok mufti ke ulama buat, ustaz ni buat. Idza kana manzuran ilaih, sekiranya orang itu adalah orang yang diikuti, menjadi contoh, menjadi ikutan. Marmukan, terkenal, orang tahu. Dia ni dia kata kalau dia pergi masjid dia buat ni. Jadi orang akan sangka benda tu perkara yang wajib. Maka hendaklah dia meninggalkan dia kena tinggal sekali-sekali. Orang tengok, oh rupanya bukan tiap kali buat. Ada kala dia tak buat. Jadi itu adalah penjelasan. Supaya orang tak sangka dia tu wajib. Kerana wajib adalah khasiyah al-mukarrar. Wajib sifat dia kena sentiasa buat. Iltizam. Makna kena terus melaziminya. Dan dawam berterusan setiap pada waktunya. Dan tidak pernah yatakhallaf.
tidak pernah ditinggalkan. Itu sifat wajib. Khasiyah dia, ciri dia. Adapun khasiyah mandub, ciri mandub adalah adam iltizam. Mana bukan berterusan. Ada kalanya ditinggalkan. Sekiranya berterusan iltizam, maka ada orang akan melihatnya ia adalah khasiyah allati lil wajib. Ini dia kata wajib. Maka dia akan pandang yang ini wajib hukum dia dan dia akan berterusan mengatakan ia wajib, maka jadilah dia orang yang sesat, fadalla, orang yang jahil tersebut. Jadi orang alim kena jelaskan. Dan begitu juga dengan ibadat yang ada kaifiat. Dengan satu kaifiat, dengan satu cara. Dan orang faham bahawa cara inilah yang betulnya. Mala yufhamu min ala kaifiyatin. Mana tak boleh buat kaifiat yang lain. Kaifiat ini saja yang wajib. Ataupun inilah kaifiatnya. Ataupun ia dicampur dengan satu ibadah. Ataupun perkara yang tidak ibadah dicampur dengan ibadah. Sehingga difahami dengan percampuran tersebut yang tidak difahami apabila ia diasingkan. Ataupun perkara yang mubah, yang harus. Dengan perbuatan tersebut orang fahami dengan cara yang lain. Maka orang akan melakukan dengan satu cara, satu kaifiat sahaja. Tahariyan lahu. Dan meninggalkan selain daripada cara tersebut, kaifiat tersebut. Dan, ataupun meninggalkan sebahagian daripada mubahan secara jumlatan semua sekali tanpa ada sebab yang zahir sehingga difahami bahawa meninggalkan itu adalah perkara yang disyariatkan. Dan inilah ketika mana Sayyidina Umar bin Khattab dia telah membaca ayat sujud, ayat sejudah atas mimbar, kemudian dia sujud dan semua orang lain sujud sama dia. Dan apabila dia baca ayat tilawah atau ayat sujud ini kali kedua, qara'aha fi qaratin ukhra, kemudian bila tiba pada waktunya, manusia, mana orang Islam lah pada ketika itu, semuanya siap nak sujud. Tetapi Umar tidak sujud. Umar mengatakan sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mewajibkan kepada kita kecuali siapa yang nak. Mana dia takut nanti orang kata sujud tilawah ni wajib pula. Dia hukum dia adalah sunat, bukan wajib. Dan juga ketika mana Imam Malik ditanya mengenai membaca bismillah ketika wudu. Kata Imam Malik, adakah dia nak sembelih? Kalau sembelih wajib dia kena baca bismillah. Tapi sekarang ni dia nak berwudu. Maksudnya bukan nak kata dia tu adalah tidak sunat, tapi nak kata ia bukannya wajib. Ingkaran, sebagai satu mengingkari daripada soalan tersebut bahawa membaca bismillah adalah wajib ketika wudu. Dan juga dinukilkan daripada Umar bahawa aku tidak kisah, la nubali, kami tidak kisah. Abada'na bi'aimanina am bi'aisarina, dalam berwudu. Kami mula tangan kanan ke tangan kiri ke tangan kaki kanan ke, tak kisah. Dan ceritanya kanan kiri ini sunat, bukannya wajib. Bukan nak kita benda tu tidak disunatkan, nak cerita benda tu perlu difahami bahawa sunat. Mana basuh tangan kanan dahulu sunat, bukan wajib. Jadi kena jelaskan. Orang seperti Umar, seperti Imam Malik perlu jelaskan. Kalau tidak, kita pada hari ini memang kalau rasa tu budak-budak kecil ke tak pakai, kita kena basuh tangan kanan dulu. Tidak, maknanya benda tu sunat. Maknanya jelaskan ini adalah perkara yang disunatkan, bukan wajib. Walaupun dalam hadis kita tahu mustahabnya yang disunatkan adalah tayamunu. Maknanya mulakan dengan yang kanan. Dan contoh Imam Tirmidzi tadi dibawa secara umum, kemudian dia bawa contoh-contoh dia. Contohnya dia kata dalam ibadat yang membawa pada kaifiat. Yang dalam satu kaifiat, kaifiatin wahidah. Iaitu Imam Malik telah mengingkari orang yang tidak menggerakkan kedua-dua kakinya ketika nak bangun daripada solat. Ketika nak bangun daripada solat, dia tidak menggerakkan dua kakinya. Dia takut mana bersandar lah, adalah dia punya pahaman dulu bahawa tak boleh dengan satu kaki. Jadi Imam Malik menjelaskan mana benda tersebut bukanlah begitu. Mana kaifiat, mana cara nak bangun pada solat, itulah caranya. Sedangkan nak bangun dalam solat ni, mana contoh daripada sujud, nak bangun tu macam-macam cara. Bukan satu cara itu sahaja cara boleh bangun.
Dan juga contoh yang lain dalam menggabungkan ibadah dengan ibadah. Contohnya doa khatam Quran pada Ramadan, ataupun doa selepas solat, ataupun dhammul qiraati lit-tawaf, baca Quran mata tawaf. Maknanya ibadat digabung dengan ibadat. Dan contohnya juga dia kata dham apa yang mana perlu jelaskan perkara ini bukan kaifiatnya begitu, bukannya begitu maksudnya inilah caranya. Mana boleh cara lain dibenarkan, mana perlu dijelaskan. Dan contohnya dia kata juga gabungkan antara apa yang bukan ibadah dengan ibadah. Seperti kisah tadilah menyapu dahi apabila bangun daripada sujud pada zaman mereka kerana ada tanah tersebut. Dan juga kisah Omar dengan Amr bin al-As yang sebelum ni juga kita lihat yang membasuh kainnya apabila dia ihtilam. Kata Omar, aku basuh. Yang Amr bin al-As ni dia tukar baju lain, kain lain. Omar kata aku basuh supaya orang tahu ini menukar baju itu bukan perkara yang wajib. Dan apa yang aku nampak aku basuh, yang aku tak nampak aku hanya renjih saja. Andar malam arab. Dan juga contoh yang lain dia kata melakukan perkara yang jaiz ala wajhin wahid, melakukan perkara yang dibenarkan dalam satu kaifiat dia, satu wajah saja. Seperti yang dinukarkan pada Imam Malik bahawa telah ditanya mengenai basuhan dalam wuduk sekali saja, al-marrah wahidah. Kata Imam Malik tidak, sekali tak boleh, tapi wuduk kena dua kali atau 3 kali. Sedangkan Imam Malik dan semua ulama tahu bahawa tidak ada had dalam wuduk, sekali ke 2 kali atau 3 kali. Yang penting adalah isbal, maknanya lengkap, basuh tu kemas, semua kena, mana tempat anggota wuduk tu diliputi dengan air, itu yang dimaksudkan isbal wuduk. Kata Lakhmi, Imam Lakhmi, ini adalah ihtiyat dan himayah daripada Imam Malik nak jaga supaya orang ami apabila melihat orang yang man yuqtada bihi, orang yang diikuti, orang ulama yang diikuti ini, bila dia ambil wuduk sekali, dia pun buat sekali juga. Kemudian dia tidak meratakan sebaiknya dengan sekali tersebut, maka dia telah berlaku padanya apa yang tidak sah solat dengannya. Kalau orang alim tak ada masalah, kata Imam Malik nanti. Dan contohnya banyak dia kata. Tapi orang yang jahil, dia mungkin tidak tahu, dia basuh sekali dan tidak lengkap basuhan tersebut. Dan semua ini kata Imam Malik sekiranya dilakukan di hadratin nas, ketika orang tengok dia jadi tumpuan, dan bihaitsu yumkinul iqtida, orang boleh ikut dia dengan perbuatan dia tersebut. Tetapi kalau sekiranya dia melakukan fi nafsihi, dia buat untuk seorang diri kat bilik dia, kat bilik air rumah dia, buatlah apa yang dia nak buat benda yang sunat, nak buat benda yang harus, tak ada masalah. Kerana la yuttala alaihi ma'tiqadihi, dalam keadaan tak ada orang tengok pada apa yang dilakukan, fala ba'sa, ini tak ada masalah. Dan seperti mana kata ulama Maliki dalam puasa 6 Syawal, kita telah lihat sebelum Imam Malik tak bagi sebelum ini, tapi ulama Maliki kata siapa yang melakukan, maksudnya yang puasa 6 tersebut, dalam i'tiqad dia merasakan memang sah mana semayang puasa 6 tersebut, tak ada masalah untuk diri dia, fi nafsihi, bukan nak tunjukkan pada orang aku ini puasa 6, puasalah sama dengan aku. Yang tu yang Imam Malik tidak tak benarkan, supaya orang tidak menganggapnya wajib. Dan dalam puasa wuduk tadi kata marrah wahidah, dia kata Imam Malik kata aku tak suka perkara tersebut melainkan bagi orang yang alim, mereka boleh buat. Maksudnya kalau dia tak tunjuk depan orang lah, nak buat untuk dia sendiri, tak ada masalah. Dan kata Lakhmi ini menunjukkan bahawa apabila ia melakukan perkara itu al-wahidah haitsu la yuqtada bi, dan kadang orang tak ikut dia, maka hukum dia fala ba's, yang ini tak ada masalah. Dan ini adalah berasaskan pada mazhab Maliki dan merupakan asal dalam mazhab Imam Malik yang tidak ada tauqid, tidak ada tahdid, tidak ada berapa bilangan dalam wuduk. Nak boleh, yang penting isbal, dia kata cukup, basuhan lengkap. Ada pun sesiapa yang melazimkan ilzam wa alla yazul anhu, dia buat begitulah keadaannya dan tidak pernah meninggalkannya, maka tidaklah la yanbaghi, mana tak boleh bagi dia melakukan perkara tersebut bi mar'a minan nas, orang dalam keadaan orang tengok dia jadi contoh.
Kalaulah begitu, mungkin orang ami menyangkakan ialah wajib atau perkara yang dituntut atau perkara yang mutaakkid, yang perlu dilakukan dan tidak ditinggalkan, dan ia bukanlah perkara yang disyarakkan, bahkan hendaklah dia menjelaskan bahawa tidaklah adam iltizam dalam beberapa keadaan, mana perlu ditinggalkan. Bahkan la budda fi iltizam min adami izhari, jangan ditunjukkan pada sebahagian waktu, pada waktu yang lain. Dan itu berdasarkan syarat yang ternyatakan pada awal kitab Adillah. Namun kita tidak mengatakan ini bercanggah dengan apa yang telah kita sebutkan sebelum ini, iaitu qasdus syari' lid-dawam 'alal a'mal. Kita tak kata yang ini bercanggah dengan maqasid syariah yang suruh kita melakukan perkara itu secara dawam. Seperti Nabi SAW melakukan bila dia buat satu amalan, athbatahu, maknanya dia teruskan, adwam. Kenapa? Kerana kita mengatakan dawam ini, berterusan ini, kita katakan juga pada perkara yang seperti tak pernah ditinggalkan, la ifariqul battah, dan sama yang kita mengatakan kepada perkara yang dilakukan aktsaril ahwal. Orang yang sentiasa banyak keadaan yang dia buat, juga kita kata dawam, walaupun ditinggalkan pada sebahagian waktu. Dan juga tidak mengeluarkan orang tersebut daripada kaedah dawam tersebut, berterusan. Dan seperti mana kita tidak mengatakan apabila para sahabat itu meninggalkan sembelihan pada hari raya korban pada sebahagian waktu, adakah kita mengatakan mereka tidak mudawim, mereka tidak berterusan? Tidak, mereka berterusan, cuma sekali-sekala mereka tinggalkan untuk menjelaskan. Maka dawam adalah secara jumlah dan tidak disyaratkan mesti terus berterusan tanpa ditinggalkan walaupun sekali. Yang disyaratkan adalah ghalabah, iaitu banyak kali, ghalibnya, ataupun aktsariyah, banyak kali dia melakukan perkara tersebut, sehingga dia dikatakan berdasarkan ismul fa'ilu itlaqan, secara lughahnya orang ni banyak kali dia melakukan perkara tersebut, cukup untuk kita kata dia mudawim, dia telah melakukan. Dan sama juga dengan apa yang dilakukan oleh para sufiyah yang melakukan iltizam dalam satu suluk, dalam satu ibadah, apa yang tidak wajib, ma la yalzamuha, sehingga mereka menyamakan perkara yang wajib dan mandub dalam melakukan satu perbuatan itu, dan samakan antara makruh dan muharram dalam meninggalkannya, dan menyamakan antara perkara yang mubah dan makruh dan meninggalkannya. Dan ini juga telah kita lihat sebelum ini. Dan ini adalah satu namat, satu yang mereka lakukan oleh orang para sufi, khususnya dalam meninggalkan perkara-perkara yang rukhsah. Maka dari itu min madzahibiha, bahkan dalam mazhab sufi ini, mereka tidak menjadikan seorang salik, orang yang mengikut jalan sufi ini, melainkan adalah dengan meninggalkan perkara-perkara tersebut yang telah dinyatakan, meninggalkan perkara yang makruh, meninggalkan perkara yang mubah dan sebagainya, dan menyamakan antara perkara yang mandub dengan wajib. Jadi mengapa mereka melakukan perkara tersebut? Tidak seperti para jumhur, kerana mereka ada cara mereka banau tariqahum bainahum, kerana mereka melakukan perkara itu hanya sama-sama mereka, bainahum wa baina talamidihim, antara anak-anak murid mereka, dan mereka dalam keadaan katmi asrarih, mereka sembunyi, tak tunjuk pada orang. Sebab tu tadi Imam Syafi'i kata, Imam Malik kata, kalau tak tunjuk pada orang, yang ni tak ada masalah. Tapi kalau tunjuk, tak boleh. Dan tidak dizahirkan, tidak diizharkan. Dan mereka berkhaluat dengan perkara tersebut, dengan wazaif as-suluk tersebut, dengan keadaan mujahadah, dengan keadaan mereka takut orang tengok apa yang mereka lakukan. Maka tidak difahami daripada maqasid mereka, apa yang mereka katakan bahawa benda yang wajib jadi wajib, perkara yang mubah menjadi tidak mubah, perkara yang diminta matlub, maka tidak berlaku kepada mereka tersebut. Fala atba alaihim, kita tidak cela mereka, dan juga kita tidak mengatakan mereka bermasalah kerana menyembunyi mereka punya ibadah tersebut, kerana inilah asal bagi mereka, iaitu menyembunyikan ibadah mereka, tidak ditunjukkan pada orang lain. Maka oleh itu, wali ajli ikhlali ba'dihim, cuma masalahnya apabila sebahagian daripada mereka tidak menggunakan asal ini, sama ada disebabkan lihali ghalibah, iaitu dalam keadaan mereka yang mungkin tak sedar diri. Tak sedar diri maksudnya istilah sufi kata macam fana lah, tak sedar dia buat juga. Itu
sebab lain. Ataupun dalam keadaan mereka tidak ala ghairi aslin sahih, dalam satu asal yang tidak sahih. Maka di sini akan terbuka infataha alaihim ba'du su'idzan min kathirin, maka akan membuka kepada su'zan daripada ulama dan juga menyebabkan kefahaman daripada orang jahil disebabkan apa yang mereka lakukan sedangkan mereka tidak maksudkan perkara tersebut, dan semua ini adalah perkara yang mahzur, yang tidak dibenarkan ataupun tidak yang dilarang, yang mahzur, yang telah dilarang. Jadi itu secara ringkasnya apa yang dibincangkan dalam masalah yang ke-8, yang makruh dan juga perlunya penjelasan perkara-perkara yang wajib perlu dijelaskan wajib, perkara yang sunat perlu dijelaskan sunat dan seterusnya. Boleh faham ke? Banyak dah contoh dia bagi, rasanya boleh faham ke? Okey. Ya Allah. Tak ada soalan Memang tak ada semua Okey, jadi semoga kita dapat manfaat daripada apa yang telah kita bacakan daripada penjelasan Imam Syatibi ini. Semoga juga kita boleh amalkan, dan siapa yang jadi ulama, jadi ustaz, jadi ikutan, jadi ramai pengaruh, ramai follower, kena tunjuklah yang terbaik dan menjelaskan kepada masyarakat awam yang sepatutnya. Jadi kalau tidak ada soalan, kita boleh tangguh dulu majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih semua. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz.